إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده خاتم النبوة صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, pengacara majlis yang berusaha pengurus ataupun nazir masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Bila sebut tentang hati ni tuan-tuan, satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi? Inna fil jasadi muzghatun, sesungguhnya pada jasad kita ini ada satu gumpalan. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau sihat, sihatlah akan seluruh badan kita. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau sakit maka sakitlah seluruh anggota badan kita. Ala wahya qalb, ketahuilah yang kata gumpalan itu ialah hati. Hati tuan-tuan, malam ni nak bicarakan tentang hati. Hati ni benda yang sangat penting. Kalau amal kita tidak dengan hati tuan-tuan, mardud, tertolak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun, satu hari tak berguna harta anak pinak. Apa dia tuan-tuan? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dengan Allah. Menunjukkan tuan-tuan, ibadat solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, dan amalan baik kita buat dekat mak ayah kita, anak yatim dan sebagainya, akan tertolak kalau hati kita tak bersih. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut hati yang bersih ni, maksudnya hati yang jauh daripada sifat mazmumah, sifat yang keji. Malam ni nak bicara tentang ni lah, nak sembang tuan-tuan ni. Orang di UK Perdana ni, masjidnya cantik tuan-tuan, tapi nak masuk susah tu. Pusing kok ni, pusing kok ni, aku pun penin tuan-tuan. Halo. Oh, dia. Yang ni cak ayam. Oh. Ini okey. Oh. Halo. Oh, dia bawa je dia. Okey ya? Halo. Makcik jangan tidur, terkejut dah makcik. Tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, malam ni nak cerita tentang hati. Hatilah, kan? Hati tu benar. Setengah ulama kata ialah jantung kita. Jantung kita. Sebab itu ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dibelah jantung, kan? Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan dengan hikmah, iman, ilmu dan iman. Tuan-tuan tengok, itu persediaan yang Nabi nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan tuan-tuan hikmah, ilmu dan iman. Kita tak ada persediaan untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu malam ni kita nak cerita tentang hati tu. Bagaimana kita nak lembutkan hati kita, kan? Kalau lembu nak buat masak hitam, hati tu nak bagi lembut, kita bubuh tebu. Betul pernah bubuh tebu? Tu jantung tu nak bagi lembut, bubuh tebu. Ataupun masukkan batang betik yang muda. Masuk betik muda, insya-Allah lembut, senang dimakan.
Lagi apa nak bagi lembut? Setengah orang kata masukkan carrot putih. Carrot putih tu masuk, insya-Allah lembut. Ataupun masukkan akar teratai. Tuan pernah dengar tak? Itu nak lembutkan hati lembu yang keras. Hati manusia, tuan-tuan jangan lembut dengan tebu. Tak boleh. Tuan-tuan jangan lembut dengan batang teratai. Tak jadi. Tuan-tuan jangan lembutkan dengan saya sebut tadi apa? Batang betik. Tak boleh. Macam mana nak lembutkan hati? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingat Allah, hati jadi tenang. Maksudnya hati kita ni tenang, hati kita khusyuk kepada Allah. Macam mana yang kata bi zikrillah tu? Bukan maksud dia zikir. Maksud dia apa yang kita buat, ingat Allah, hati kita akan jadi lembut. Termasuklah di antara kata ulama yang kata zikir itu majlis ilmu. Macam ni. Macam ustaz kali kata, man salaka tariqan, barang siapa yang memudahkan perjalanan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan untuk jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia masuk syurga. Maksudnya apa? Ni kita berada dalam taman-taman syurga. Ni taman syurga, tuan-tuan. Bila duduk dalam taman syurga, walaupun bising, walaupun ustaz tu ceramah tinggi suara, tuan-tuan hebat tak hebat, hati tenang, tuan-tuan boleh buat apa? Tuan-tuan boleh lena. Hati tenang. Betul tak? Tak kita tengok, tuan-tuan tengok setengah jam lagi semua tenang ya hati dia, tuan-tuan. Terus saya baca khutbah tu. Saya baca khutbah, tuan-tuan, 20 minit. 15 minit khutbah pertama. 5 minit khutbah kedua. Khutbah saya memang tak boleh lena. Tapi oleh kata yang kata hati tenang dalam majlis ilmu tu, dia lena. Khutbah saya memang tak lena punya. Tengok siapa lena. Hei! Jangan tidur! Khutbah saya macam tu. Pom-pom! Dia boleh lena. Aku geram dia, tuan-tuan. Itu yang kata hati tu tenang sungguh, tuan-tuan. Dalam majlis ilmu ni, Allahu Akbar. Hati dia boleh tenang. Boleh lena. Orang tak kata apa, kan? Ada tengah berlaku, tuan-tuan. Tengah-tengah tu, terkejut. Saya terkejut. Habis tu saya pergi jumpa dia. Saya baca khutbah tak betul kan? Kenapa buat dalam macam tu? Ustaz, saya mimpi duduk dalam neraka, dia kata. Dalam khutbah boleh mimpi. Menunjukkan hati tenang. Hati tenang. Sebab tu dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, hati kita tenang. Sebab apa, tuan-tuan? Allah hantar 2 orang malaikat. Malaikat ini, malaikat rahmat, akan duduk di sebelah kiri dan kanan kita. Tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Malaikat tu berdoa apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Maksudnya tu kita tenang. Minta ampun dosa ni, tuan-tuan duduk ni, Allah ampun setiap dosa, tuan-tuan. Sebab tu kita orang Islam ni tak layak masuk neraka. Tak layak, tuan-tuan. Sebab apa? Umru ummati sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad ni 60-70. Kalau 93 tu subsidi lah tu. 60-70 ya. Ini umur kita. Umur kita pendek. Bila umur pendek, Allah bagi kita buat sikit dapat banyak. Tak layak kita masuk neraka. Umat Nabi Adam 950 tahun. Kalau dia orang berzikir setiap hari 10, menunjukkan berapa ratus juta, tuan-tuan. Umur dia panjang 950 tahun. Umur Nabi Nuh 1000 tahun. Umur umat Nabi Muhammad 60-70 kan. Tapi Allah bagi kita masuk surga, tak layak masuk neraka. Sebab apa? Sebab buat sikit dapat banyak. Tuan-tuan solat berjamaah tadi, Allah ganda 27 kali ganda. Walaupun tuan-tuan tak khusyuk, Allahu Akbar. Ustaz ni ceramah sejam lebih bah. Dia duduk kutuk tu dalam hati. Kalau sejam lebih memang kurang ajar tu ustaz ni. Dia kira pahala sama. Yang kutuk saya, yang tadi duk cari kunci kat mana tak? Dah. Tak khusyuk kan? Allah kira 27 kali ganda. Menunjukkan apa? Tak layak kita masuk neraka. Semahyang berjamaah 27 kali ganda. Malahan tuan-tuan, siapa yang semahyang 1 rakaat di Masjid Aqsa,
Kan peristiwa Isra' Mi'raj 500 pahala Allah ganda. Ni layakkah kita masuk neraka? Tak layak. 500 pahala. Sembahyang di Masjid Nabawi 1000 pahala. Satu rakaat 1000 pahala. Menunjukkan kita tak layak masuk neraka. Memang ahli syurga. Sembahyang di Masjid Haram satu rakaat 100,000 pahala. Sebab tu ada orang pergi umrah dengan saya, balik tak sembahyang dah. Saya tanya kenapa? Banyak pahala lah Ustaz. Oh, bukan nak beritahu kata tak layak kita masuk neraka. Tuan-tuan, Allah sebut lagi tak layak kita masuk neraka. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ampun dosa. Wal hajjul mabrur, haji yang diterima oleh Allah, laisal jaza ilal jannah. Umrah ampun dosa. Sebab tu orang yang pakai kain ihram tu gugur dosa satu persatu. Siapa yang pernah pergi umrah dia tahulah. Dia akan rasa lain, tuan-tuan. Ya Allah, rasa tenang hati. Sebab apa? Gugur dosa. Kemudian haji yang diterima oleh Allah, tiada balasan, syurga. Haji mabrur tu syurga. Kalau umrah disebut makbulah. Umrah makbulah, tak pernah orang sebut umrah mabrurah. Ingat kalau umrah makbulah, umrah yang diterima. Kalau haji mabrur. Tu kaedah tukar tu, tak marbutah. Kalau umrah makbulah, kalau haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, tak layak kita masuk neraka. Ni Allah gandakan lagi apa, tuan-tuan? Siapa yang berada dalam bulan Sya'ban ini. Ni bulan Sya'ban ni. Kita sebelum ni bulan apa? Rejab. Allah bagi bulan Rejab, tuan-tuan, kelebihan dia ada peristiwa Isra' Mi'raj. Ni. Kemudian Allah bagikan lepas Rejab Sya'ban, lepas Sya'ban Ramadan. Ramadan, tuan-tuan, Allah bagikan ada satu malam disebut Lailatul Qadar. Siapa solat pada malam tu lebih baik pada 1000 bulan. Allah gandakan pahala. Tapi dalam bulan Sya'ban ni ada kelebihannya, iaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ni, tuan-tuan tengok dalam hadis Ibn Hibban, dia kata apa? Sesiapa yang bersemayang pada suku malam, maksudnya dia bangun tahajud, kemudian esok dia puasa, esok pun Allah ampun segala dosanya yang lalu. Ya, ni nisfu Sya'ban ni. Dan kita, tuan-tuan, kita orang Melayu kita, bila masuk nisfu Sya'ban maghrib, kita buat apa? Tanya nisfu Sya'ban, bila nisfu Sya'ban? Bila tu? Hari apa? Bila oi? Tak tahu, tuan-tuan. Itu macam mana nak puasa? Ni, bangun pada pagi, solat tahajud, esok puasa, Allah ampunkan dosa yang lalu. Tu, dia menunjukkan pahala kita besar. Dan ni, nisfu Sya'ban ni, tuan-tuan, kita orang Melayu, kita akan baca 3 Yasin, walaupun tak ada tentang khaul yang menceritakan Nabi buat. Tapi ingat, benda yang baik tak ada masalah, tuan-tuan, untuk kita amal dekat dengan Allah, dekat. Zikrullah, kan disebut zikrullah, ala bi zikrillah. Kita nak dekat dengan Allah, kita buat apa? Lepas maghrib tak tahu nak buat apa, baca Yasin. Lepas baca Yasin pertama, kita doa apa? Ya Allah, ampunlah dosa kami, ya Allah. Kan, minta ampun dosa. Lepas tu baca Yasin yang kedua, minta apa? Minta apa, tuan-tuan? Ya Allah, murahkan rezeki kami. Tuan-tuan buat tak? Tak buat tak? Tuan-tuan fahaman lain kot? Kan? Tak selalu buat kan? Kemudian Yasin yang ketiga, baca apa? Baca apa? Ya Allah, minta mati dalam husnul khatimah. Ni kita duk buat ni, kan? Kalau tuan-tuan nak buat, buat. Tak nak buat, serah pada tuan-tuan. Ini zikrullah, untuk dekat diri kepada Allah. Kita buat baca Yasin. Ayat Quran. Sedangkan ayat Quran Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Baca Al-Quran. Quran tu akan bagi syafaat kepada orang yang baca. Sebab tu tuan-tuan tak salah, kita nisfu Sya'ban maci-maci, duduk di rumah tak tahu nak buat apa, ambil surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baca sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ni kena baca selalu. Kalau boleh hafal. Ayat yang ke-9 daripada surah Yasin. Kerana apa? Kerana pendinding. Nabi baca tu ketika Nabi hijrah, ingat tak? Nabi ambil pasir,
Nabi baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi tiup dengan izin Allah, 20 pemuda Quraisy yang nak bunuh Nabi tertidur. Tuan-tuan baca, tuan-tuan buat pendinding. Kami duduk di pondok dulu, banyak orang pondok baca ayat ni. Kerana apa? Kebanyakan orang pondok mengaji pondok lesen tak ada, naik motor. Tok guru kata Nabi dia keluar dilindung, dia orang aman tuan-tuan. Jadi sungguh. Satu hari ada kawan saya naik pakai serban, lesen tak ada, road tag pun tak ada. Dia naik relax habis kuliah tu, tengok polis. Member kata patah balik, kaki member tu duduk macam tu dah, tak boleh nak apa-apa dah. Tu polis dekat. Dia kata kita tawakal lah. Tawakal macam mana? Tok guru suruh baca surah Yasin ayat 9. Dia depan baca, kawan pun baca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. La yubsirun maksud tak nampak. Jadi dia pun yakin lah, dia pun tiup. Sampai polis nampak tuan-tuan. Dia baca sekali lagi, pokok dah terlepas kan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia tiup muka polis tu. Alhamdulillah tuan-tuan, terus masuk balai. Kena saman tu padan muka tuan-tuan. Ayat Quran jangan main-main. Tapi kita ni bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, kita baca 3 Yasin. Tidak salah, 3 kali. Lepas baca, ya Allah ampunkan dosaku. Ni sebab apa tuan-tuan? Itu amalan kita. Lepas baca yang kedua, minta apa tuan-tuan? Minta murah rezeki. Ya Allah, murahkan rezekiku. Jangan minta kaya. Jangan tuan-tuan, kalau minta kaya takut kedekut. Minta murah rezeki. Murah rezeki bukan maksud dia duit banyak. Di antaranya apa? Allah bagi rezeki dengan sihat. Sihat tu rezeki tu. Siapa sakit tahulah kan? Sihat rezeki. Anak ramai rezeki. Anak tak ada pun rezeki. Kan? Isteri cantik tu rezeki. Isteri tak cantik rezeki juga. Rumah besar rezeki. Rumah kecil pun rezeki juga. Yang sebenarnya rezeki tu apa? Yang sebenarnya rezeki adalah keberkatan dalam hidup. Rumah kita tak besar pun, sempit aja, tapi hidup kita tenang. Itu namanya berkat. Berkat ni maksud dia sikit tapi nampak banyak. Nampak sempit tapi luas. Nampak tak cukup tapi cukup. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita cari keberkatan. Jangan cari rumah besar. Cari rumah besar tak ke mana tuan-tuan. Cari keberkatan dalam hidup. Sebab tu tuan-tuan, kita tak layak masuk neraka. Sebab Allah bagi kemudahan pada kita cukup banyak. Lagi apa? Di antaranya lagi, kita layak masuk syurga, tak layak masuk neraka. Bukan saja solat, bukan saja umrah, bukan saja haji. Siapa yang baca Quran 1 huruf 10 pahala. Alif Lam Mim 30 pahala. Tuan-tuan tak tahu nak buat apa pagi-pagi? Malas nak buka Quran. Alif Lam Mim cukup 30 pahala. Jangan tiap hari Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Isteri kata abang ni buang tabiat nak mampu bang. Kan? Bacalah ayat Quran. Sebab 1 huruf 10 pahala. Tetapi dalam bulan Ramadan Allah nak tolong kita, Allah ganda sampai 700 kali ganda Ramadan ni. Tuan-tuan bayang tengok. Ni Allah nak bagi kita masuk syurga. Lagi apa tuan-tuan? Lagi selain daripada kita baca Quran, kita pegang kepala anak yatim. Anak yatim. Anak yatim yang belum balik. Tuan-tuan pegang kepala dia, setiap rambut yang ada atas kepala tu Allah kira sebagai amalan dia, Allah gugurkan dosa dia. Ni rambut yang tumbuh tu. Sebab tu kepala anak yatim, bukan maksud dia yang yatim 60. Yang tu jangan pegang kepala, letak kaki atas kepala. Ni yang belum balik, pegang kepala dia. Pahala dia tuan-tuan seperti mana ni rambut yang ada atas kepala tu. Tu hebatnya tuan-tuan. Allah nak bagi kita masuk syurga. Lagi apa tuan-tuan selain daripada pegang kepala anak yatim? Orang yang berpuasa pada bulan ni Sya'ban. Dalam riwayat Sayyidatina Aisyah kata apa? Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Di antara bulan-bulan yang ada selain daripada Ramadan, bulan Sya'ban. Dikatakan Nabi berpuasa daripada awal sampai akhir Sya'ban. Tetapi ulama fiqh kata, kalau nak puasa mesti ambil sebelum daripada 2 minggu terakhir.
Tuan-tuan kena itibak sambung. Tuan-tuan jangan terus ambil 15 ke atas sedangkan kita tak pernah puasa. Tak boleh. Ulama fiqh kata tak boleh. Tuan-tuan kalau nak puasa juga, ambil yang ke 15, 14, ambil 15, boleh. Kalau terus pergi ambil 16, 17, ulama fiqh tak bagi. Ini ada pendapat tuan-tuan. Jadi kalau nak puasa Syaban boleh lagi. Sekarang berapa Syaban? Berapa tuan-tuan? Ayah pun tak tahu. 7 Syaban. Maksud dia hari Sabtu depan, hari Ahad ialah nisfu Syaban. Betul tak? 7, 14, hari Isnin nisfu Syaban. Hari Isnin tu elok dah. Dengan hari Isnin kita puasa sama. Tuan-tuan, Allah ampunkan dosa kita. Tu hebatnya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ni selain daripada majlis ilmu untuk kita dekat dengan Allah, apa lagi yang tuan-tuan kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan lupa tuan-tuan, disebut di dalam satu hadis, dia kata kunjungilah orang yang alim. Kunjungi orang alim, pergi jumpa orang alim. Kita tengok muka dia, dapat pahala. Saya bukan orang alim, kita cak ayam kan tuan-tuan. Saya cak ayam ceramah kalau lama sekali dengar bunyi macam ni. Cak ayam. Tuan-tuan cari orang yang alim. Kalau di Kuala Nerang ada seorang nama Arif Billah Pak Suhamid. Pak Sumit, tuan-tuan pernah pergi tak? Allahu Akbar. Dia tuan-tuan hebat tak hebat, lepas subuh dia zikir 3 jam. Zikir 3 jam. Tuan-tuan, kemudian dia akan baca Quran. Allah, hidup dia puasa tiap-tiap hari. Orang kata apa ustaz ni tak ikut sunnah Nabi ni? Dia dah dapat dah ibadat. Bagi dia rasa dah. Dia tak boleh nak buat apa dah. Dia kata kalau saya tak puasa pun saya makan telur goreng ataupun telur rebus. Jadi saya puasa kecuali hari raya dan hari tasyrik dia tak puasa. Hari lain semua dia puasa. Sebab apa? Dia rasa nikmat dah. Macam tuan-tuan lah buat ibadat, tuan-tuan rasa nikmat dah. Sembahyang rasa sedap. Allahu Akbar rasa sedap. Tu nikmat yang Tuhan bagi. Menunjukkan iman kita yazid bertambah. Kalau iman kita berkurang, sembahyang rasa tak sedap. Allahu Akbar, duk fikir imam ni baca panjang lah. Tu iman kita berkurang. Ni dia dah rasa nikmat dah tuan-tuan. Kita kena pergi raikan orang alim ni. Saya selalulah pergi jumpa dia. Bila jumpa dia tuan-tuan, banyak nasihat yang baik. Tapi dia tak bagi dalam bentuk direct. Dia akan bagi dalam bentuk kiasan. Kiasan. Dia tengok saya, ustaz nak tanya, dalam hidup ni kalau kita bagi, apa tahan lama? Dia bagi kiasan. Dia bagi saya fikir. Dia kata kalau hidup ni kita bagi, apa tahan lama? Tuan-tuan nak jawab apa? Saya jawab Pak Su, duit habis, bagi habis. Apa bagi tahan lama untuk seorang? Saya pun fikir, siapa dia orang? Tak erti jawab, balik datang. Balik, saya pun balik. Tengok 2 bulan, saya pergi pula. Sebelum dia tanya, saya tanya dulu. Pak Su nak tanya boleh tak? Boleh? Apa bagi tahan lama? Dia kata soalan ni tanya balik. Dia jawab kat saya, ada yang kita bagi tahan lama. Dia kata macam itulah kita buat ibadat, biar sikit tapi tahan lama. Apa dia tuan-tuan? Apa yang kita bagi tahan lama? Tuan-tuan boleh jawab? Siapa boleh jawab? Bagi tahan lama. Apa dia? Tak tahu. Bukan tuan-tuan semua SPM ke atas ke? Ataupun tuan-tuan CJ palsu? Semua CJ beli Bagi tahan lama, tahu apa dia? Untuk seorang, garam. Garam. Ada tak tuan-tuan makan sehari 1 kilo garam? Tak ada. Garam makan sikit je dah. Macam tu ibadat dia kata. Buat sikit tapi tahan lama. Tahan lama. Apa dia kata tu? Buat sikit tahan lama, sedekah. Bubuh sikit tahan lama sampai akhirat. Dia bagi saya fikir. Kemudian dia bagi saya fikir lagi. Kenapa dia kata? Ini bukan politik Rosmah Mansur jumpa Najib tak perlu ada surat. Kenapa kita nak pergi jumpa Najib kena ada surat? Masa tu lah. Kenapa kena ada surat, kena ada appointment? Saya jawab, kerana dia kenal. Kerana dia dah kahwin. Salah dia kata. Macam mana? Balik fikir lagi.
Balik sebulan pula, saya sampai-sampai, saya jumpa dia. Lepas tu nak tanya sikit boleh? Boleh. Kenapa Rosmah Mansur? Soalan ni tanya balik. Rupanya dia suruh kita fikir kita dengan Tuhan. Dia kata kalau amalan kita ni dekat dengan Tuhan, kita tak ada hijab dah dengan Allah. Macam tu dia kata isteri kita tak ada hijab dah dengan kita. Tapi kalau kita tak kenal Allah, amalan kita jauh, kita ada hijab yang akan dibenteng. Sebab tu tuan-tuan kena buat amalan yang dekat dengan Allah. Apa dia amalan yang dekat dengan Allah? Apa dia amalan tuan-tuan yang dekat dengan Allah? Quran. Quran ni mukjizat. Sampai tuan-tuan daripada Nabi sampai sekarang tak terjejas. Kitab yang lain habis. Tapi Nabi Muhammad tuan-tuan dia meninggal, Quran sampai sekarang. Sebab apa? Sebab Quran itu kalamullah. Tuan-tuan nak dekat dengan dia, tuan-tuan kena baca kalamullah, Quran. Sebab tu Allah bagi pahala 1/10 pahala. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh Quran baca selalu. Lagi apa tuan-tuan yang nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita jumpa dengan orang alim. Orang alim ramai tuan-tuan. Dulu Ustaz Ishaq Bahrum. Tuan-tuan tahu tak Ustaz Ishaq Bahrum? Oh, yang ni wali tuan-tuan. Saya pernah forum dengan dia terakhir di Ipoh. Itu seminggu lagi sebelum dia nak meninggal. Punya menggigil saya ni. Dia duduk sebelah. Tapi bagus tuan-tuan, dia pegang ni lutut saya. Dia tahu saya menggigil. Dia pegang. Bila dia pegang tu, kita jadi kuat. Kita nak cakap tuan-tuan dengan orang alim, ayat Quran tak keluar, hadis pun tak keluar. Tak berani, takut silap. Sebab orang alim ni kita sebut takut makna berbeza. Kan? Inna fil jasadi muzghatun. Ni nak buat muzghati ke muzghatun? Kan? Muzghatan. Ni nak sebut ni. Inna fil jasad tu kena tahu i'rab. Kalau tahu i'rab betul, inna fil jasadi muzghatun idza saluhat saluhal jasadu kullu. Tu kaedah sebut. Orang alim tuan-tuan kalau sebut silap kita tahu, dia tahu makna dia. Ni menggigil saya tapi relax dia pegang. Dia tenang, dia tak cakap dah. Tu Ustaz Ishaq Bahrum. Orang yang hebat tuan-tuan, kalimah dia kalimah yang ada penawar dan nasihat. Meninggal. Allah ambil satu-satu. Sekarang ni ada lagi. Seorang ni bagus tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak jumpa, jumpalah. Amalan dia cukup hebat. Pukul 3 pagi bangun dah. Sebelum nak tidur ada zikir dia. Tuan-tuan siapa? Ustaz Ismail Kamus. Tuan-tuan pergi jumpa. Sebab apa? Semua kamus-kamus yang ada kat dia. Amalan dia hebat tuan-tuan. Saya jumpa dia. Dia suka makan kambing. Sekarang ni dia ada dialisis. Dialisis tuan-tuan. Sebab tu dia kata saya, Ustaz ni cepat mati, dia kata. Saya kata kenapa? Lepas ceramah ada makan. Kan? Lepas ni ada makan kan? Tengok. Semua tu mematikan saya. Dia orang tak ada. Tak ada. Saya saja lah. Alhamdulillah tuan-tuan jadi ustaz ni makan free selalu. Jadi tuan-tuan tak ada makan, tuan-tuan balik lah tuan-tuan. Ni nak beritahu. Kami dia cukup minat. Saya tak pergi ziarah dia. Dia hantar wakil. Dia kata Ustaz Abdullah Khairi tak telefon saya, tak ziarah saya. Allah, Ustaz Ismail kamu. Dia ingat tuan-tuan. Sebab tu ni orang-orang yang hebat ni kita pergi jumpa. Sebab apa? Kita jumpa orang alim, Allah bagi kita ingat Allah. Hati jadi tenang. Tuan-tuan rasa susah hati tuan-tuan, buat macam mana? Duit ada, pergi umrah. Ada orang tuan-tuan hati tak tenang, pergi umrah. Saya cerita tuan-tuan kan, dalam YouTube ada seorang gangster dekat Senawang. Gangster ni kira gangster lah. Dulu kalau gangster dulu 02. Sekarang ni gangster sekarang tak boleh pakainya kan. Dulu gangster suruh. Tapi dengan izin Allah tuan-tuan, dia jadi kaya. Orang Negeri Sembilan. Bawa orang Negeri Sembilan ni tuan-tuan, kadang-kadang lucu tak lucu juga pergi Mekah. Saya bawa baru ni ada seorang pakcik Negeri Sembilan. Saya kata pakcik ikut saya ya. Tawaf insya-Allah dia kata. Lepas tu saya kata tu makcik tu jalan slow. Suruh dia pegang kain ihram. Jadi dia pun bagi tahu, kau pegang ikan den ni kuat-kuat, jangan kau lepas, dia kata. Kalau kau lepas susah den. Bini dia pegang, bini dia punya gemuk, jalan macam penguin. Dia kecil dah, dia jalan laju. Bila laju, bini tarik. Laju ya tarik kali ketiga terlucut. Dia duduk jalan lagi, apa konon soju aja. Awak tak seduk bawah apa pun tak ada lah. Orang Negeri Sembilan betul. Dia ni duduk di Senawang, tapi bukan orang Negeri Sembilan, orang Kedah.
Dia ni saya panggil dia Pak Long sebab umur 50 lebih, masa tu saya dalam 30-an kan, dia umur 40 lebih dah, 50 lebih, 55, 56. Saya ceramah. Saya kata, Pak Long, terima kasihlah buat program macam ni dekatkan dengan Allah. Alhamdulillah Allah berkatkan ni apa kilang ataupun tempat kerja ni. Kaya semua, saya tak tahu dia gangster. Dia ada 100 biji lori. Lepas tu ada backhoe tu lah. Yang apa? Korek tu loh. Nak sebut tak erti, backhoe tu lah. Dia orang panggil apa kat sini? Apa? Tu yang korek tu. Jengkaut. Jengkaut. Kami panggil backhoe. Kita orang putih kan, belajar orang putih tu. Orang utara. Backhoe ada 50. Kaya. Saya kata Pak Long jutawan, Pak Long hebat. Buat ceramah pula. Pak Long berapa kali pergi umrah? Dia senyap. Tak pernah. Takkan tak pernah. Pak Long duit banyak kan? Dia kata belum sampai seru. Oh, belum sampai seru? Tak pernah pergi? Ni saya seru ni. Saya kata kat dia. Dia kata, Ustaz belum sampai hidayah, Ustaz. Bila kata belum sampai hidayah, kita tak boleh kata apa. Sebab innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Jadi saya pun tak katalah sebab dia kata tak ada hidayah. Tuan-tuan, 2 minggu saya nak bertolak. Dia datang daripada Negeri Sembilan sampai dekat tempat saya. Dia naik motor Harley Davidson dengan topi Jerman tu, topi askar tu. Sampai rumah saya, pon. Saya pun keluar. Pak Long, Ustaz dah sampai seru. Saya kata sampai seru macam mana? Saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Saya kata dah tak boleh Pak Long. Saya dah nak tolak dah, 2 minggu lagi nak tolak. Visa dah clear, tiket dah clear, semua dah booking siap. Dia kata kat saya, orang nak pergi dengan dia tak nak bawa pula. Saya kata macam mana ni? Pak Long nak pergi semua kan? Ya lah Ustaz ni, saya datang daripada Negeri Sembilan ni nak pergi dengan Ustaz. Ustaz tak nak bawa pula. Boleh. Saya ambil tiket, Pak Long pergi seorang-seorang. Saya pergi Madinah dulu, Pak Long turun di Jeddah, saya ambil di Jeddah, kita masuk. Boleh Ustaz. Yang penting Ustaz bawa. Ustaz bawa Ya. InsyaAllah. Dia pun ambil tiket, dia pakai kain ihram siap-siap. Dia pakai kain ihram, naik flight sampai dekat Qarnul Manazil, dia niat. Saya bagi tahu dia lah. Sampai tu nanti para mugari akan sebut miqat, dia niat lah. Jadi dia pun niat. Sampai dekat Jeddah, saya daripada Madinah bawa jemaah pergi ambil di Jeddah. Ambil dia. Bila ambil dia tuan-tuan, biasalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita akan talbiyah. Kadang-kadang kita talbiyah tuan-tuan, dia orang lena. Saya buat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita buat lagu Raihan Arab driver. Mamnu. Tak boleh saya kata. Saya kata 5 tau. Haza laisa sunnah, tu bukan sunnah Nabi. Sebab apa? Yang belakang duk lena. Jadi saya buatlah lagu supaya dia orang tak lena kan. Arab marah bukan sunnah Nabi. Lepas tu saya kata, sunnah, mana sunnah? Haza sunnah. Saya pun bagi mikrofon. Dia pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Lagi lena belakang. Kita buat tak bagi lena, dia marah kita. Tu Arab jaga tuan. Tu Arab kalau buat tak betul, dia teguk. La tu dia teguk. Saya pernah semayang tuan-tuan. Allahu Akbar, dia duduk sebelah saya. Anak dia lari. Allah. Saya tu tengok semayang tu, anak dia lari, dia boleh panggil. Kita pun tengok pakai serban, bukan main. Tapi tak boleh pakai tuan-tuan. Kadang-kadang Arab ni, kadang-kadang dia semayang kan. Kadang-kadang saya pernah tuan-tuan duduk sebelah ni, pakai egal ni dengan serban. Telefon bunyi. Lau kana bainana lil habib. Dia boleh keluar. Hello, ana salah. Dia boleh jawab tu, ana salah. Betul. Pening tuan-tuan. Orang Melayu kita pernah buat macam tu tak? Tuan-tuan tengok dia buat macam tu. Tapi dia jawab ana salah.
Kalau dari segi makruh sebab dia cakap Arab. Cakap Arab tak batal, cuma makruh sebab ana Arab, solat Arab. Jangan berhenti. Kita sambung saya tu. لا حول ولا قوة إلا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Alhamdulillah, kita sambung insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi palung tadi kan
Dan bila sampai saja di hotel tu, nama Qurtobah hotel tu. Lama dah peristiwa ni berlaku, saya dah ulang dalam YouTube dan ceramah saya. Sebab apa? Sebab nak bagi pengajaran kepada orang. Benda yang kita buat baik ni tuan-tuan, bila kita ulang selalu, dia akan ingat di hati kita. Sebab tu, bila sampai di Qurtobah tu, hotel tu, saya kata jamaah, tuan-tuan kena ingat kita kadang-kadang banyak jamaah kita naik ke hotel, orang lelaki dalam ihram, dia pakai tuala hotel. Tuan-tuan tengok, difatwakan oleh tabung haji, tuala hotel juga dianggap berjahit. Pakai tuala hotel, siapa yang pakai kena bayar dam. Gagal. Dia buangkan ihram dia tu, dia ambil tuala hotel, dia gulung, kena bayar dam. Termasuk juga di antaranya duduk dalam selimut. Duk tunggu tu lambat lagi, masuk, ambil selimut. Dikata juga memakai. Tu jaga tuan. Orang yang pergi umrah dan haji ni, kita lepas puasa ni banyak nak pergi haji. Sebab tu bila saya bagi tazkirah tu, Pak Long ni tuan-tuan, dia tak menangis. Hati dia keras tuan-tuan. Bekas gangster. Hati dia keras. Sebab tu orang yang sentiasa menangis ni hati dia lembut. Pernah tuan-tuan ada seorang pakcik, dia jumpa saya, Ustaz, saya dulu glukoma. Glukoma kan, yang mata tu, yang salur darah dia yang dah kecut. Saya kata, pakcik dapat tengok, dapat lihat? Dia kata, Ustaz, saya buat apa Ustaz? Tiap-tiap malam saya bangun pukul 3 pagi, saya doa, saya menangis. Bukan minta doa sembuh, dia kata minta ampun dosa. Saya menangis Ustaz, minta ampun dosa dengan izin Allah. 3 bulan lepas tu, mata sebelah kiri nampak. Lepas tu 3 bulan, mata kanan nampak. Kerana apa Ustaz? Rupanya bila saya doa, saya menangis, air mata tu mengembangkan semula salur ni, darah mata yang rosak. Tu hebatnya tuan-tuan. Jadi orang yang tak menangis, hati dia keras. Pak Long tadi tak menangis, relax kan. Saya tengok dia, selalunya kalau pergi dengan saya ni tuan-tuan, kalau tak menangis ni, pelik orang tu. Selalunya orang akan menangis lah. Kita pandai, kita psikologi kan. Kita mainkan hati dan perasaan dia akan menangis. Jadi saya kata, okey jamaah, tak apalah. Yang lelaki tolong itibak. Itibak ni maksud dia buka belah kanan, tutup belah kiri. Yang ni Pak Long tu tak nak buat. Dia datang jumpa saya, Ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya kata, kenapa tak nak buka? Dia pun buka sikit. Buka tuan-tuan, dekat lengan dia ni ada tatu kala jengking. Besar ni. Duduk macam tu. Saya tengok tu, Allah, belum. Jangan tanya, dia kata, saya masa hidup, masa muda, apa orang tak buat, saya buat. Saya banyak dosa. Tu yang saya takut Ustaz, nak pergi umrah ni. Bukan tak sampai seru, takut. Saya kata takut macam mana? Takutlah Ustaz duk cerita ada orang banyak dosa. Dia masuk Kaabah, tak nampak Kaabah. Ada orang sesat, ada orang pening, Ustaz saya takut, Ustaz saya takut. Saya kata jangan takut, buka. Betul ke Ustaz? Buka. Dia pun buka. Sebab di Mekah ni tuan-tuan, pangkat apa hebat macam mana, pergi sana pakai kain ihram putih, bawah putih, spender pun tak pakai. Pangkat letak tepi, jawatan letak tepi, belagak macam mana pun sama. Dia kata Pak Long, buka. Dia buka, dia berjalan, semua orang tengok dia. Sebab saya nak tanyalah orang UK Perdana ni, kita jahat-jahat ada tatu tak? Kalau ada tatu, mandi wajib tak sah. Macam mana dengan sembahyang kita? Tuan-tuan bayang tengok, ni dia ada tatu ni. Sebab tu orang yang dah ada dah, tak boleh nak buat apa lah. Jangan buang lah. Minta ampun dengan Allah. Jadi dia ada tatu ni. Bila dia ada, semua pakat tengok. Sebab orang Melayu jarang ada tatu. Kalau ada ni pelik lah tuan-tuan. Kalau kata negro ada tatu, tak apalah, mungkin dia bukan Islam. Tapi orang Melayu ni memang Islam daripada lahir. Jarang ada tatu kan? Dia jalan-jalan, saya kata jamaah, kita nak masuk Masjid Haram, langkah kaki kanan, baca doa, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Tuan-tuan masuk tempat tu, tu doa keluar tu, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Belah sana kan, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Tuan-tuan masuk tadi, tuan-tuan baca doa lah. Tak baca kan? Siapa tak baca, keluar balik terus lah tuan-tuan. Tu keluar masjid tu, bukan saja bubuh tu, kena baca doa. Bila keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tu bukan bubuh saja, masuk Allahumma inni, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaab rahmatik. Ni masuk kaki kanan. Saya kata okey jamaah, masuk kaki kanan, baca doa. Senang, bawa orang tak pernah pergi.
Kalau bawa orang yang pernah pergi tuan-tuan, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Kita cerita macam ni, dia cerita, alah ustaz tak boleh pakai tu. Dia cerita kot lain. Jadi senang, tak pernah orang pergi senang. Sampai kat lubang, cerita terjun, lubang ni bagus. Semua pakai terjun tuan-tuan. Senang tuan-tuan. Jadi saya kata jamaah masuk, tundukkan kepala. Pak Long tadi, walaupun dia ketua gangster, dia ikut tuan-tuan. Dia tunduk aja. Sampai dekat Kaabah, saya kata jamaah duduk. Dia orang duduk, angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Tengok tuan-tuan, Tuhan nak bagi kita masuk syurga. Tengok Kaabah 20 pahala. Tengok Sebab tu kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, tak nak semayang, tengok Kaabah 20 pahala tambah semayang. Ni tengok 20 pahala. Tapi kalau boleh tuan-tuan, tuan-tuan tawaf. Tawaf tu pahala cukup besar. Ni tengok Kaabah. Saya kata angkat kepala, tengok 20 pahala. Pak Long tadi dia pejam mata, dia tak nak tengok. Pak Long, angkat, tengok. Dia pun buka. Dia takut tak nampak. Ustaz nampak. Bila kata nampak, saya kata angkat tangan doa. Dia pun, ya Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Saya kata Pak Long, ni depan Kaabah ni, minta kat Allah lupa Ustaz. Dia pergi Mekah ni, dia excited tuan-tuan. Lupa tuan-tuan. Kadang-kadang bawa bini, lupa bini tuan-tuan. Turun-turun kan, orang lelaki ni dua aja, pakai kenderaan atas bawa. Orang perempuan nak pakai semua. Dia turun awal, duk tunggu. Mana maklum ni lambat. Terlalu bergaduh. Kadang-kadang kita terpaksa tuan-tuan menyuraikan ni. Bergaduh tuan-tuan. Saya bawa tuan-tuan bulan 12 tahun lepas, ada seorang makcik tuan-tuan, dia isap rokok. Makcik isap rokok, bukan rokok biasa, rokok tu lah. Dia isap-isap, saya lalu. Suami ni marah, isap rokok. Ustaz tengok dah, malu aku. Yang dia pun isap juga. Bini hisap malu, dia hisap tak malu. Saya pun tengok dia buat Reza. Bila dia marah macam tu tuan-tuan, isteri ni bengang. Malam tu pukul 2 pagi, ambil beg, lari daripada hotel. Lari tuan-tuan. Subuh tak jumpa, Zuhur tak jumpa, Asar tak jumpa, Maghrib tak jumpa, Isya tak jumpa, Subuh tak jumpa. 2 hari tak jumpa. Saya pening dah. Saya pergi report polis. Report tuan-tuan, kata hilang. Rupanya hari ketiga dia duduk depan hotel, tak jumpa. Tengok jamaah kita dia pakai tu, bag UAK tu, Travel and Tours, saya punya. Makcik, dia pun makcik buat apa ni? Kata baru 2 jam. 2 jam apa? 3 hari lah. Tak jumpa balik hotel tuan-tuan. Kerana apa? Bergaduh dengan suami pasal isap rokok. Di Mekah tuan-tuan jaga. Silap Tuhan tunjuk cash. Ni saya bawa baru ni bulan 3 ni. Ada seorang tu, saya duduk ceramah, saya kalau pergi umrah tuan-tuan, saya buat lawak. Sebab baru orang friendly dengan saya buat lawak, gelak kan. Ada seorang tu dia tengok saya, dia meluat. Dia meluat. Saya pun tak kisah. Tiba-tiba adik dia hilang. Sehari hilang. Saya pun tulis dalam grup WhatsApp tu, sesiapa yang hilang tolong muhasabah diri. Dia datang jumpa saya, Ustaz, minta maaf Ustaz, adik saya hilang, nak cari macam mana ni. Saya kata, muhasabah dirilah kalau kita ada silap. Saya silap Ustaz. Silap ke? Saya tak suka kat Ustaz. Oh, tak suka kat saya. Saya kata kenapa? Kalau tak suka kenapa datang dengan saya? Pergi travel lain. Saya meluat kat Ustaz. Tapi anak saya suruh datang, saya ikut lah. Sebab free. Bayar free, dia datang free. Saya tak suka kat Ustaz. Saya kata kenapa tak suka? Ustaz dia buat lawak-lawak. Saya tak suka kat Ustaz. Saya kata nak buat macam mana dia tak suka? Saya takkan nak buat serius. 10 hari serius, orang lari dengan saya. Saya buat lawak-lawak sikit. Saya tak suka kat Ustaz. Tapi saya nak minta maaf Ustaz. Mulai hari ni saya nak buat bagi suka kat Ustaz. Dia nak buat bagi suka. Saya kata tak apalah, buat bagi suka. Bila dia sebut minta maaf, 2 jam lepas tu jumpa adik dia. Lepas tu dia suka kat saya tuan-tuan. Pergi mana jumpa saya? Ustaz nak tanya sikit. Dia kira tanya lah. Sampai aku pun nak meluat dah tuan-tuan. Oh, rupanya di Mekah jaga. Hati ni terlintas lah cash. Terlintas. Tuan-tuan tengok dalam jemaah UAK Travel, saya download semua jemaah. Ada jemaah ni tuan-tuan, dia nak masuk raudah perempuan. Saya bagi tahu dia nak masuk, dengar arahan ustazah. Ustazah kata jangan. Dia dengar arahan, tiba-tiba tak boleh masuk.
Tak boleh ditutup. Rupanya orang Arab ni kalau kita kumpul pintu tu, dia tak akan buka pintu tu. Kalau kumpul ramai-ramai pintu tu, dia tak akan buka. Dia pun kumpul dekat setengah jam tak buka-buka, 45 minit tak buka. Dia pun, ya Allah, setakat inilah saja yang dapat masuk dalam raudhah ni. Tak dapat pun tak apalah. Tapi kalau dapat pun alhamdulillah, ya Allah, bagilah ya Allah sekali menjadi ya. Dia kata, ya Allah, tak pasalah tinggalkan. Dia pun dia keluar tuan-tuan, lalu Arab buka pintu tu. Arab panggil, Hajar perempuan, Hajar raudhah. Terus dia masuk. Dia masuk, dia kata, Ustaz, saya niat nak masuk raudhah, doa Allah bagi masuk pintu lain. Dia kata, masuk dalam tu Ustaz, saya doa habis dah Ustaz, habis doa. Keluar dia kata, saya menangis Ustaz, apa yang ada kat saya derma habis. Sebab dapat masuk raudhah. Dia balik, dia hantar mesej, Ustaz, rupa-rupanya doa itu mustajab dalam raudhah. Sebab tu raudhah ni bukan tempat sembahyang. Raudhah ni tempat mustajab doa. Banyak orang kalau nak sembahyang, banyak doa. Dalam raudhah tu banyak doa, mustajab doa. Tuan-tuan, doa taman syurga. Doa banyak-banyak. Banyak orang masuk dia kalau nak sembahyang, doa. Kalau tak boleh sembahyang, angkat takbir, sujud. Ketika sujud, doa. Aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fahuwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa'aksiru minad doa. Doa banyak-banyak. Allah, apa dosaku? Saya doa 10 perkara dalam raudhah. Balik Tuhan makbul 9 perkara on the spot. Balik makbul. Saya doa apa? Ya Allah, aku nak beli kereta, ya Allah. Camry ya Allah. Doa Camry ni tuan-tuan, kancil jadi ya, kancil. Dapat kancil lah. Doa yang besar. Saya doa, ya Allah, Camry ya Allah. Balik beli Camry. Tuan-tuan kalau begini doa, ya Allah, BMW ya Allah, BMW. Adapun helikopter doa yang besar, dapat yang kecil. Ini doa kancil dah ya Allah, kancil. Kalau tak kancil pun KI 20 sudah. KI 20 tak ada yang start bunyi tu kakak geran pun nak kena tukar tuan-tuan. Doa yang balik beli Camry. Doa lagi, ya Allah, aku tak ada rumah, ya Allah, bagilah aku dapat beli rumah. Saya balik buat rumah sendiri. Saya buat rumah sendiri tuan-tuan. Buat rumah sendiri dengan riang ni, kekuatan yang ada ni. Buat sendiri rumah. Doa lagi, ya Allah, aku ada anak, ya Allah, bagilah anak aku hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Ya Allah, aku ada mak, ya Allah, bagilah mak aku panjang umur. Mak saya Allah panjang umur daripada 2006 sampai tahun lepas. Allah ambil nyawa. Allah panjang umur, dia ada 5 penyakit. Tapi Allah panjang. Kerana apa? Kerana doa. Saya doa satu lagi yang belum. Apa dia tuan-tuan? Bukan kahwin seorang lagi, apa teruk dia. Saya doa, ya Allah, aku nak masuk syurga, ya Allah. Yang ni belum lagi. Orang mati esok masuk syurga. Dan saya doa juga, ya Allah, kalau aku nak mati, bagi mudahkan aku mati. Matikan aku di atas tempat aku ceramah ni. Dia sebut amin. Tapi bukan sekarang. Malam lain lah tuan-tuan. Orang bersemangat dia buat amin. Jangan mati malam ni. Tapi doa sungguh-sungguh tuan-tuan, nak mati elok. Tuan-tuan yang dikasih ni, saya bawa tu, alhamdulillah. Saya kata, angkat kepala. Dia pun angkat, dia doa. Ampun dosa saya Ustaz. Saya kata, Pak Long, ni depan Kaabah ni minta ke Allah ha? Lupa Ustaz. Dia kata, ya Allah, ampun dosaku. Bila ampun dosa, dia menangis. Bila menangis itulah hati lembut. Hati dah mulalah dia terpaut dengan Allah. Hati dia lembut tuan-tuan. Hati dia rasa tenang, dia menangis. Orang yang menangis ni tuan-tuan, hati dia lembut. Tuan-tuan yang tak dapat menangis, hati dia keras. Orang lelaki susah. Saya tahu lah, saya baca khutbah, saya buat bagi menangis. Dia orang kan nak menangis, dia orang tengok atas. Yang penting air mata jangan jatuh. Hinguih masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Orang perempuan senang tengok gambar Hindustan menangis lah. Kan tengok Shahrukh Khan dengan kajol menangis tuan-tuan. Orang lelaki kita buat bagi menangis. Cerita Rasulullah tak menangis, hinguih masuk mulut. Teruk putih orang lelaki ni. Sebab apa? Fi qulubihim marad. Hati ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit. Bang, kalau nak tahu hati lembut, senang menangis. Cerita Nabi, air mata keluar dah. Tu hati lembut. Pak Long tadi gangster, menangis dah. Hati lembut. Saya kata, Pak Long, bangun, jom kita tawaf. Pegang dia begini, tawaf.
Habis tawaf tuan-tuan, saya bawa dia dekat makam Ibrahim. Lalu doa. Nah, saya nak doa apa ustaz? Saya tak tahu bahasa Arab. Saya kata doa Melayu lah. Saya Melayu pun tak pernah doa. Saya kata Pak Long macam ni. Pak Long sebut dosa Pak Long, saya tolong ambil. Dia pun, yang ni boleh. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini. Dia sebut nama. Ampun dosaku. Saya amin. Aku pernah buli orang ini. Dia sebut nama. Amin. Aku pernah buat ini, buat ini. Saya duduk dengar. Tu dia punya dosa. Kira apa yang dia sebut tu tak mampu kita dengar. Memang jahat sungguh. Memang gangster lah. Tapi Allah bukakan pintu hidayah dia. Sebab apa? Hati. Jadi bila dah tu, saya kata Pak Long, nampak tak tu multazam di antara hijab apa nama Hajarul Aswad, pintu Kaabah, nama multazam. Boleh masuk 3 orang kan. Pak Long nak tak kita pergi peluk, minta doa dekat situ mustajab? Nak tu yang datang dengan ustaz. Tapi kita pergi sa'i dulu. Habis sa'i tuan-tuan, saya bawa dia. Dia ketua gangster tuan-tuan. Memang gangster, ada tattoo ni, jahat semua. Apa orang tak buat, dia buat. Perempuan tu biasa, minum tu biasa, tak minum luar biasa. Memang jahat semua. Jadi saya bawa dia. Halo, sabar ya, ramai orang tu. InsyaAllah ustaz. Tenang ya, hati lembut dah. Pak Long, ramai orang Pak Long. InsyaAllah ustaz. Pak Long ramai. InsyaAllah ustaz. Apa? Kita pun bawa setengah jam tak boleh masuk. Sabar ya Pak Long. InsyaAllah ustaz. Dia mula lain dah. Sabar Pak Long, sabar kan. Tengok ada seorang Arab. Ni Arab, dia, saya. Maksud lepas Arab ni boleh masuk. Arab ni dah lama dah. Ya akhi, khalas. Habis Arab tu ingat saya Arab sebab cakap Arab. Dia pun kali-kali tengok Melayu. Dia tak bagi, lagi dia peluk Pak Long tu. Ustaz, bagi saya ustaz. Dia nak tumbuk Arab tu. Saya kata Pak Long, sabar ni depan Kaabah. Astagfirullah, lupa ustaz. Astagfirullahaladzim. Aku tengok orang yang sifat dia bila macam tu akan tunjuk macam tu lah tuan-tuan. Saya kata sabar Pak Long, nanti dia keluar sekejap. Dia pun astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Arab ni keluar. Saya tolak Pak Long ni. Kalau tuan-tuan nak peluk Kaabah, dia ada metod dah, kaedah dah. Letak pipi kiri, kemudian tangan macam ni, kemudian dada letak. Tuan-tuan doa, mustajab doa. Kalau masuk dalam hijab Ismail, ambil belah kiri sekali. Di dalam Kaabah ada pintu, nama Babut Taubat. Allah angkat segala taubat ke langit. Tempat tu mustajab doa. Ada orang mengandung, tuan-tuan tak mengandung 8 tahun. Ni saya bawa 3 tahun lepas, bulan 3 tahun lepas. Bulan 3 baru ni saya sampai Mekah. Dia telefon saya, suami dah. Ustaz, Alhamdulillah. Saya kata kenapa? Doa mustajab ustaz. Saya kata kenapa? Alhamdulillah, isteri saya dah lahir anak. Masa buat tak cerita, lahir baru cerita tuan-tuan. 8 tahun. Kerana apa? Bukan doa minta anak. Tuan-tuan masuk doa yang pertama, doa apa? Minta ampun dosa. Mungkin dengan dosa kita Allah halangkan dapat rezeki anak. Saya bawa macam tu, bawa mesti minta ampun. Dia pun letak doa. Dia pun dah doa apa ustaz? Minta ampun lah. Ya Allah, ampun dosaku. Dia menangis. Macam budak-budak. Kira kita tengok pun semua pakat tengok. Arab tengok. Dia menangis apa ni? Memang teruk semua. Nangis semua. Orang banyak dosa tuan-tuan. Dia tahu dosa dia. Kita ni macam tak tahu dosa. Sebab tu air mata tak mengalir, hati keras. Habis dia minta ampun dosa, dia senyap. Saya kata Pak Long, mintalah murah rezeki pula. Lupa ustaz. Ya Allah, murah rezeki. Lepas tu dia senyap pula. Dia kata Pak Long, ada orang ustaz, minta ampun dosa mak ayah pula. Ya Allah, ampun dosa mak ayah aku. Lepas tu dia senyap pula. Saya bisik kat telinga, Pak Long, sudah bagi orang lain pula. Kan? Dia pun tak apalah ustaz. Dia kesat air mata. Hati yang lembut tuan-tuan, air mata mudah mengalir. Dia kesat air mata ni. Saya bawa dia duduk dekat belakang makam Ibrahim. Dia kesat. Kata Pak Long, macam mana sekarang? Ustaz, saya umur 55 tahun. Saya tak pernah menangis dalam hidup saya. Tapi saya tengok Kaabah, air mata mengalir. Saya peluk Kaabah, saya menangis. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, dia angkat tangan. Rupanya Alhamdulillah tu dia pusing 180 darjah. Pusing. Balik tuan-tuan pakai jubah.
Balik pakai serban. Saya pergi baca khutbah tuan-tuan dekat masjid kampung, dia balik tengok duduk sebelah. Pakai serban, pakai jubah. Saya tengok, Pak Long, macam mana balik umrah? Alhamdulillah Ustaz. Saya kata alhamdulillah macam mana? Hidayah milik Allah. Tu yang saya ceramah, saya duk ulang, hidayah milik Allah. Saya kata hidayah macam mana? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia balik, dia doa nak buang tatu ni. Dia nak buang tatu, dia selok, tengok, tatu tu dah tak ada. Kulit tu dah tertanggal ni, isi nampak merah dah. So tengok, Pak Long buat apa ni? Dia kata kat saya, Ustaz, dia balik tuan-tuan, dia buat apa? Balik dia pasang setrika. Setrika tu dah panas dah. Dia ambil setrika tu, dia letak sampai kulit tu lekat dekat setrika tu, dia angkat, terkeluar tatu. Saya kata, Pak Long sanggup buat macam ni ke? Dia sebut 2 kalimah, saya menangis tuan-tuan. Apa dia kata? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, bila hati lembut, dia boleh buat apa saja. Macam tuan-tuan lah, bila hati tuan-tuan tenang, tuan-tuan ingat Allah, tuan-tuan akan rasa apa kita buat ni tak jadi beban. Semayang tak beban. Sebab tu kalau boleh kata ulama, nak ingat Allah, di antaranya siapa yang umur 40. Ni kata Imam Ghazali, nak mula manusia umur 40. Kalau 40 jauh daripada rahmat, masjid pun tak datang. Allah tutup pintu rahmat untuk dia. Ni, saya nak tanya, siapa sini yang umur 40 ke atas? Cuba angkat tangan. 40 ke atas. Ramai ni 40 ke atas. Siapa 40 ke bawah? Ramai juga. Siapa 70 ke atas? Saluran 1. Takkan mati habis dah tuan-tuan? Mati habis dah. Teruk betul lah taman ni semua. Tinggal yang tua-tua, muda-muda semua. Mungkin taman ni kan. Siapa yang 70 ada tak? Ada. 80? Lagi tak ada. Sebab tu saya baru ni perjumpaan kan. Saya 51. Kami buat perjumpaan tiap-tiap. Bila umur 40 kan. Bini berapa? Tanya bini. Ada bini 2, bini 3. Anak berapa? Ni kami perjumpaan 50. Mana kawan kita? Tanya kawan. Rupanya 6 orang mati lah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau umur 50, kawan pun dah tak ada lah. Kalau umur 60 tuan-tuan apa? Ada lagi kawan kita. Tengok dia seorang tu ada lah kan? Umur 80, hang siapa dah tak kenal siapa dah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, ni banyakkan. Kalau boleh umur 40 ubah. Kita dah 40 dah. Selepas semayang Isya, tuan-tuan jangan lupa semayang sunat taubat 2 rakaat. Ni nak peringatkan saya tuan-tuan. Sebab apa? Siapa yang solat sunat taubat tuan-tuan, dia mati pada esok Allah ampun dosa. Lepas semayang Isya, malas nak balik buat di rumah, buat siap-siap. Lepas ba'da Isya, semayang sunat taubat 2 rakaat. 2 rakaat bagi rutin. Habis 2 rakaat, tutup dengan sunat witir 1 rakaat. Ni kita dah umur 40 dah, tambahlah kita umur 60. Jangan tinggal bang. Tinggal apa? Nabi kata apa? Banyakkan selawat kepada aku. Ni nak dekat dengan Allah, hati lembut bang. Selawat pada Nabi. Di antaranya apa tuan-tuan? Kalau boleh tuan-tuan buatlah satu hari tuan-tuan 1000 kali doa mustajab. Bang, buat bang. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan try amal. Tiap-tiap hari 1000 kali doa mustajab. Doa mustajab bang nak cerita tak reti. Siapa buat dia tahu. Ni, apa dia? Selawat kepada Nabi. Nabi kata apa? Man salla alayya wahidatan. Siapa selawat dekat aku sekali, sallallahu alaihi asyara, Allah akan selawat dekat dia 10. Tuan-tuan bayang, buat sikit dapat banyak. Man salla alayya ashran. Siapa selawat dekat Nabi 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah akan selawat dekat dia 100 kali. Man salla alayya mi'atan. Siapa yang selawat dekat Nabi 100 kali, sallallahu alaihi alfan, Allah akan selawat dekat dia 1000 kali. Man salla alayya alfan kullu yaumin. Barang siapa yang selawat dekat Nabi 1000 kali setiap hari, haramallah jasaduhu 'alan nar. Allah akan haram jasadnya daripada api neraka. Dalam satu hadis kata hazama khatafa khatafi, Allah akan pertemukan ni bahu aku dan bahu dia. Maksud dia bertemu bahu Nabi SAW dengan kita untuk masuk dalam syurga. Kalau boleh bang, kita dah umur 60 dah. Tolong bang,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebab apa? Selawat mesti sempurna. Kan disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat selawat pada nabi. Kita kena selawat mesti taslima sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau wa barik wa sallim, kalau wa baraka wa sallam. Selawat bang, Allah ni doa mustajab. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try selawat. Pagi ambil 300, petang 300, malam bagi cukup 1000. Doa mustajab bang. Allah mudahkan kerja hidup kita. Tu ingat Allah, di antaranya selawat. Satu lagi apa tuan-tuan? Untuk zikir, untuk lepas kita solat taubat, kita tutup dengan witir. Kita ni hidup tuan-tuan, dunia ni sementara. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita tuan-tuan, dunia ni sementara. Rumah yang tuan-tuan tinggal tu bukan kita punya. Tuan-tuan ingat tuan-tuan punya tak? Beli sampai 400,000, 500,000. Mati esok, tuan-tuan bagi tahu kat isteri, abang mati jangan kahwin lain. Kalau kahwin lain, abang balik jadi hantu. Kawan nak duduk rumah pun takut. Last sekali duduk rumah anak dia. Rumah yang kita beli 400,000, anak bubuh signboard untuk disewa. Disewa kan? Kemudian anak tak duduk, dia orang buang disewa, dia orang bubuh apa? Untuk dijual. Rumah yang tuan-tuan sayang untuk dijual. Mana rumah tuan-tuan? Ni lah rumah tuan-tuan. Saya nak tanya ni, rumah kita ni, ada tak barang dalam rumah ini kita punya? Ada tak? Jam tu aku punya, aku yang boh tu, jamin syurga. Ada tak dalam ni kita punya? Ni kipas ni aku punya, aku bagi. Dalam hati jangan sebut, jangan sebutlah aircon tu aku habis tuan-tuan. Aircon tu dalam hati tu aku yang bayar bil dia, jamin syurga. Ada tak dalam ni? Oh, kalimah Allah tu aku yang bubuh, jamin syurga. Kapet ni aku yang wakaf. Saya nak tanya, ada tak? Ni rumah kita ni yang kita punya, ada tak? Makcik ada tak? Tu lansir tu saya yang jahit, jamin syurga. Allah, demi kita rumah ada. Kutipan derma pun datang seminggu sekali nak bubuh, RM50 pun tidak. Cuba tuan-tuan bayang, kita ni semua ni ada 400 orang. Hari Jumaat seorang RM10, 4,000 sebulan. Itu RM10. Kalau 50, 5 kali 4, 20,000 seminggu. Sebulan berapa? 20 kali 4, 80,000. Kita boleh buat macam-macam. Bukan saja dalam ni aircon, jamban pun boleh buat aircon. Sambil berak aircon, sejuk lah. 80,000. Tuan-tuan tengok Masjid As-Salam, cuba tengok pendapatan dia. Masjid ketiga terbaik di Malaysia ada di Pulau Pinang. Pendapatan dia Ramadan tuan-tuan 500,000 Ramadan. Masjid ni hari Jumaat berapa? Nak tanya. Apa pengerusi? Berapa ribu? Semua tak mengaku dah pengerusi ya tuan-tuan. Berapa? 8,000 Jumaat. Oh okey tu. Jumaat 8,000 tiap minggu lah. Orang 10. Oh, alhamdulillah. Jadi malam ni bagi lebih sikit lah. 8,000 kan okey lah tu. Ada masjid satu, saya pergi tuan-tuan kawasan ni, kawasan elit. Allah, 1,200 tuan-tuan. 1,200 ni kira nak boleh buat apa tuan-tuan, nak bayar bil pun tak boleh. Kalau 8,000 10 tu, 10 kali 4, 40,000 sebulan. Alhamdulillah tuan-tuan, tu yang sedap tu. Sound pun sedap. Ni sound pun. Hello. Sedap. Tadi dengar azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Bukan suara saya sedap. Sound sedap. Sound sedap. Sebab hari Jumaat 8,000. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni penting ni tuan-tuan. Saya nak tanya, ada tak ni yang PA system ni kita punya? Ni bekal kita di akhirat ni. Setiap kali Bilal azan kita dapat pahala. Rumah kita bukan kita punya. Ni kita punya ni. Ni apa yang ada ni? Pakcik. Ni Allah bubuh tadi pun RM2 kan. Tu pun berasa banyak dah RM2.
Makcik tanpa bubuh RM2, gelang-gelang, rantai-rantai, boh. Sebab apa? Pernah tuan-tuan ada seorang makcik, dia datang jumpa saya, dia keluarkan rantai dia sebesar ini. Nah ustaz, saya tak nak buat apa ni? Ustaz buatlah apa pun, saya nak mati dah, dia kata. Saya kata kenapa? Makcik tak mati lagi, makcik sihat. Tak, dia kata. Saya nak mati dah. Buatlah gelang ni, rantai ni, apa ustaz nak buat? Saya buat titi kat sekolah saya. Titi. Siap titi tu tuan-tuan. Makcik tu meninggal. Sekarang ni every minute titi tu orang guna. Makcik tu dapat pahala. Allahu Akbar. Setiap minit orang lalu titi tu menjadi main road, jalan utama. Allah. Saya nak tanya, ada tuan-tuan dalam ni kita punya, inilah harta kita. Tuan-tuan, isteri kita tinggal makcik. Makcik kalau suami mati, makcik nak kahwin lain tak? Tengok orang perempuan. Tak mau, nampak? Abang, isteri mati? Dalam tak mati pun hangguk dah tuan-tuan. Tambah mati tuan-tuan. Sebab tu saya nak beritahu dekat makcik kakak, kalau suami mati makcik, kahwin lain. Tak ada masalah. Kita akan bangun dengan suami mana paling soleh. Bukan paling akhir, paling soleh. Ada seorang makcik dia jumpa saya. Saya dah kahwin 3 ustaz, malas nak kahwin lah. Kenapa? Saya nak bangun dengan 3 sekali. Saya kata makcik ni gelojoh betul lah. Dia kata tak boleh kau ustaz. Dah, yang mana paling soleh? 3 soleh. Saya tahu soleh macam mana? Yang pertama soleh bin Man. Yang kedua soleh bin Din. Nampak tak? Rupanya bini lelaki dia tu 3 soleh sungguh. Nama soleh. Bukan yang tu. Sebab tu tuan-tuan, isteri kita tinggal, suami kita tinggal. Tapi suami isteri ni tuan-tuan jadilah penawar hati kita. Sebab tu dia sebut buah hati. Betul tak? Penawar macam mana? Ni datang malam ni, kita datang dengan isteri kita. Saya nak tanya, wahai makcik yang berada di belakang, siapa datang dengan suaminya malam ini? Buah hati pengarang jantung. Cuba angkat tangan. Oh, ramainya. Okey. Yang suami, siapa datang dengan isteri dia malam ini? Tak ramai. Isteri ramai daripada lelaki ni. Abang datang dengan bini mana oi? Bini ada berapa? Depa tu orang perempuan jujur. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham buah tu. Sebab tu disebut buah hati. Isteri kita ni buah hati kita. Sikit lagi nak habis lah. Buah hati kita. Sebab tu perbezaan suami isteri ni kena faham. Sebab dia buah hati kita. Kalau boleh tuan-tuan, ada perbezaan, buangkan perbezaan. InsyaAllah dia ada equilibrium, keseimbangan. Sebab tu kita kena ada beza lelaki perempuan. Jangan kata nak sama. Ni tak sama, memang tak sama. Orang lelaki dia guna otak kanan, orang perempuan dia guna otak kiri. Cerita sikit lah. Dia akan ada beza. Orang lelaki dia fikir yang tu aja. Dia tak ada kona-kona, lambat. Sebab tu kalau mesyuarat, orang lelaki mesyuarat 20 minit. Orang perempuan mesyuarat 5 jam. Tapi tak selesai. Sebab banyak kona, ada banyak penting. Tapi tak penting pun. Orang lelaki 20 minit selesai. Tak selesai macam mana? Yang ni mat buat. Yang ni usuk buat. Yang ni solehah buat. Yang ni dia buat. Dia tak buat apa. Orang lelaki dia delegate tugas kat orang. Dia tak buat apa. Tuan-tuan, tu senang. Orang lelaki dia otak kanan. Aku nak pergi Tesco, nak beli tool. Nak beli tu lah, komen tu. Bini abang apa? Beli beras sama. Tool beras. Dia keluar-keluar, dia tak fikir lain lah. Dia duduk dalam kereta tu, nak beli tool beras. Tool beras. Kita keluar dulu, orang lelaki. Siapa keluar kemudian? Orang perempuan lah. Orang perempuan dia fikir semua. Pampers anak ambil belum. Gas tutup tak tutup. Bil air tak bayar lagi. Allah kunci rumah dua kat mana? Allahu Akbar, aircon tutup tak tutup. Dia kena cek semua. Sebab tu dia lambat keluar. Semua penting. Kita mampu pergi. Yang penting berai dengan tool. Tapi beza tu menjadikan kita hati terpaut. Tu nama buah hati kita. Tuan, bezanya kalau lah orang perempuan tak detail macam tu, macam mana tuan-tuan? Keluar-keluar, dua-dua keluar. Siapa nak kunci pintu? Tutup pintu. Tak ada tahu bini kata. Tapi bini
dia kunci pintu, dia tutup gas, dia cek aircon, pampers anak. Itu menyebabkan kita seimbang. Bila seimbang, itu penyejuk hati kita. Orang lelaki tuan-tuan, dia otak ni, otak kanan, otak kanan ni, dia tak memilih. Orang lelaki ni macam mana nak milih? Tengok dia datang, baju hijau, seluar biru, perpaduan ummah. Dia tak kisah. Tengok orang perempuan, baju kena hijau, kain kena hijau. Dia teliti. Tengok orang lelaki tuan-tuan, datang button pun tak berubah. Kadang-kadang button hijau, biru, kuning semua ada. Yang penting button. Senang. Kadang-kadang kain tu seminggu tak basuh, gulung. Esok pakai pula, dia gulung tu duduk di bawah. Bila dia sujud nampak telur. Itu orang lelaki, dia tak detail. Kepiah ni jangan tanya. Kan? Kalau masuk dalam air, ikan timbul, tak pernah basuh. Dia tak detail. Orang perempuan nak datang tuan-tuan, kalau lah ada ni tudung ni taik lalat, dia tak datang. Dia malu. Orang lelaki lalat pun terkejut. Kenapa taik aku banyak sangat? Dia kata. Orang perempuan detail tuan-tuan, dia teliti. Bukan dia cerewet, teliti. Sebab tu kalau tanya lah makcik-makcik anda ni, kalau kita ada bos, kita nak pilih bos lelaki ke perempuan? Ha makcik? Lelaki ke perempuan? Tengok lelaki. Dia orang ni pasal confuse dia orang ni. Dia orang lelaki ke LGBT ni? Sampai tak tahu lelaki perempuan. Dia orang nak pilih lelaki. Sebab lelaki senang. Cuti boleh tak? Cuti. Tak cuti. Cuti. Okey. Orang perempuan cuti. Nak pergi mana? Nak pergi Cameron. Dengan siapa? Tanya habis. Sebab apa? Dia teliti. Sebab tu tuan-tuan, orang lelaki, dia tak ada daya memilih. Bila tak ada kita memilih, orang perempuan dia jadi seimbang. Itu nama buah hati, penyejuk, pengarang jantung. Orang lelaki tuan-tuan, tak pernah tuan-tuan pergi tengok spender dia pamer. Orang perempuan spender dia dipamer. Sebab dia nak belet. Tengok, ada renda. Dia tak tahu renda tak renda pun sama lah. Kan? Pakai macam tu juga. Pernah kawan saya tuan-tuan, orang lelaki ni punya teruk. Dia kahwin tuan-tuan, dia pergi kerja, dia pakai spender bini dia. Saya kata, aku cari tak jumpa dia tau. Aku pakai. Saya kata, hang pakai kat mana? Aku kalih. Hak yang kecil kat belakang, dia kata. Hak yang besar duduk depan. Saya kata, awak tak pakai kat depan? Pakai kat depan, telur keluar tepi. Tengok orang lelaki sampai tengah tu. Yang penting pakai, dia kata. Apa tuan-tuan? Tu, itulah namanya hati pengarang jantung. Ada beza tuan-tuan. Kita jadi tenang. Kita jadi tenang tuan-tuan. Cuba semua partikular. Orang lelaki partikular, orang perempuan tension rumah. Masuk buka baju. Abang, baju sangkut. Kita apa sangkut? Bini balik. Kita duduk. Baju nak tak mana? Baju. Tension tuan-tuan. Kita balik, alhamdulillah, spender sana, spender. Nak pergi kerja, letak kaki atas rel. Gelap macam pernah buat tuan-tuan. Tu orang lelaki tuan-tuan. Itu namanya tenang hati kita. Sebab ada beza. Dan orang perempuan tuan-tuan, dia banyak memilih. Sebab tu satu barang ada 9 kedai dia nak. Dia boleh pilih. Satu barang 9 kedai. Dia pergi pilih 9 kedai tu, agak-agak dia beli tak? Dia tak beli tuan-tuan, dia pilih lah. Orang lelaki, dia nak 9 barang satu kedai. Senang. Hari raya, pergi shopping satu kedai lah. Tengkolok, baju Melayu, seluar, sampen, button, mesti ada. Ambil! Berapa harga? Orang perempuan, dia nak 9 kedai baju ni. Dia boleh cek harga. Orang lelaki senang. Sebab tu spender orang lelaki tak dipamer. Spender orang lelaki dalam kotak. Betul tak? Tuan-tuan pergi tak tengok spender? Ke depan ni besar mana ni? Tak ada cek Yang pertama apa? Tengok jenama. Betul tak? Sama lah. Saya pun sama lah. Pergi tengok jenama Orlando. Boleh. Tuan-tuan pakai apa? Orlando ke apa? Ataupun scuba. Ataupun cap ayam. Boleh lah. Cap ayam pun tadi. Yang penting boleh pakai. Tengok jenama.
Orlando. Yang kedua apa? Saiz XL. Ada tak tuan-tuan buka? Tak pernah buka. Ambil kotak Orlando XL. Berapa? Balik. Bayar-bayar awak balik. Awak balik tengok-tengok saiz S. Agak-agak tuan-tuan hantar tak? Dah, tuan-tuan tarik sampai meri pakai. Itulah orang lelaki. Sebab tukar kena faham. Bila faham, itu namanya penyejuk hati pengarang jantung. Sebab tukar, beza inilah yang membentukkan kita tenang hati dalam keluarga. Orang perempuan beletir banyak. Bukan beletir, dia cakap banyak. Mengikut teori 5 minit lagi, orang perempuan bercakap satu hari 27,000 perkataan. Sebab tu kalau bagi dia orang ceramah perempuan, susah nak tutup. 9.30 kita duduk. Saya jangan susah hati. Sebelum 9.30 saya akan berhenti. Sebab saya janji ditepati. InsyaAllah. Kan? Ini susah. Kalau pagi tak kaya, tuan-tuan panggil ustazah perempuan. Nak habis dah. Kalau Allah, sambung pula dah hadis apa pula dah. Kita duduk melisah dah tuan-tuan. Sebab apa? Rokok tak dihisap. Kan? Orang perempuan tak isap rokok kan. Orang perempuan bukan cerewet, teliti. Dia akan cakap banyak tu meluah perasaan. Luah perasaan itulah tenang hati kita. Betul tak? Cuba tuan-tuan bayang, orang lelaki cakap banyak juga. Orang lelaki dia akan cakap 7,000 ya. Kak, orang lelaki 7,000 ya kak. Kalau dia tak cakap tu, biasalah. Balik, bang, hari ni buat apa? Tak ada apa. Sebab apa? Sebab Zuhur tadi dia dah cakap dah 6,998. Malam tinggal 2 patah. Tak ada apa. Itu biasa. Orang perempuan, kakak ni abang balik nanti tanya. Yang hari ni buat apa? Dia boleh cerita daripada bangun tidur sampai nak tidur. Orang perempuan ni dia tak cakap dua ya. Dua keadaan. Pertama, dia tidur. Dia tidur dia tak cakap lah. Tapi kalau tidur dia cakap juga. Tu tunggulah tu. Yang kedua, dia mati. Dia mati tak cakap lah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, dengan cakap banyak, dengan kita tak cakap, itu namanya equilibrium, keseimbangan dalam hidup kita. Mak saya tuan-tuan cakap banyak. Tapi bila mak tak ada, ayah saya termenung. Ayah, mak hang tak ada lah kata. Susah nak cari macam mak. Macam mak hang. Saya kata kenapa? Bukan mak cakap banyak. Cakap banyak tu lah penawar hati aku. Wah, tu penawar hati. Sebab apa? Mak saya cakap banyak. Dia cakap siam lah. Dek-dek lama tak jumpa. Dia cakap macam tu. Mak saya cakap siam. Dek-dek lama tak jumpa. Dia panjang belakang. Tahu kenapa? Mat Aris Lin Sukun. Dia cakap macam tu. Lama tak jumpa dek-dek. Lah. Tuan-tuan baru ni tengok lah dalam YouTube yang orang viral tu. Kan dia kata suruh apa? Bubuh baja 1 ekar kelapa sawit boleh dapat 16 tan. 1 ekar 16 tan. Kalau 1 ekar 16 tan dia kata daripada akar sampai pucuk buah semua. Kita dengar tak tu? Kita dengar tu. Lepas tu mereka kata kalau tak boleh tetap tanam pokok kelapa sawit, tukar pula bubuh pokok buluh. Dia kata kalau tak boleh tanam pokok buluh, kita tanam pokok butuh pula. Tuan-tuan dengar tak? Tuan tak dengar tu? Sampai tak tahu dalam sombong. Tak ada cerita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, penyejuk hati, pengarang jantung orang perempuan. Seimbang kita, ibadat sedap. Allahu Akbar. Isteri kita jaga aib kita. Kita hebat bukan kerana kita hebat, kerana isteri tutup aib. Kita kahwin tuan-tuan, isteri tahu semua ni. Tak lalat kat mana, parut dekat mana. Masa kahwin alhamdulillah semua elok, trim elok belah tengah tu seimbang. Lepas 40 tahun jangan tanya, tak ada beza bulu hidung dengan misai. Minum tak tahu mana satu masuk, misai ke bulu hidung. Nah minum, kita nak minum tak berani. Sebab apa? Tapi kakak redha tak? Kakak redha. Sebenarnya bahagia dalam hidup, hati tenang bukan kerana isteri cantik, suami handsome. Bila kita redha apa Tuhan bagi, itulah bahagia. Kakak redha suami, bulu hidung, bulu ketiak punya panjang, dulu kahwin cantik, tak ada apa. 40 tahun duduk, dia angkat, pensan, tak ada tidur lagi pensan. Tapi kakak redha, bahagia. Bahagia. Dulu kahwin isteri 26 dan 36, 36. Kak tengok 40 tahun kahwin 82 semua.
Masa baru kahwin, dua-dua duduk dalam raga motor. 40 tahun, belum berat dia jatuh dah, tuan-tuan. Tapi abang reda dah. Abang reda, itu bahagia. Hati tenang. Kita reda. Ni isteri kita cakap banyak, kita reda, bahagia. Rumah kita sempit, kita reda, bahagia. Ni hidup kita, tuan-tuan, duit tak cukup, tapi kita reda. Itu nama bahagia. Sebab tu, tuan-tuan, bila bahagia, hati tenang. Bila hati tenang, tuan-tuan, nak buat ibadat pun senang. Sembahyang pun sedap saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana paling tenang? Bini kita duduk belakang. Abangku, cik seronok dah. Ar-Rahmanir-Rahim. Isteri belakang. Sebab apa? Dapat suami soleh, betul tak? Sampai waladdallin. Dia duduk belakang. Dia awal lagi. Sebab hati tenang. Tapi dia duduk tunggu. Suami aku nak baca surah apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dia inna a'tainaka. Tarik inna tu sedap dah. Dia duduk belakang. Tahu dah surah tu dia baca. Tapi hati tenang, betul tak? Bila hati tenang, tuan-tuan, itulah, tuan-tuan, nikmat dalam hidup. Nikmat dalam hidup. Bang, tenangkan hati. Tuan-tuan tenang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna anak, pangkat, darjat, keturunan dan segala-galanya kecuali apa? Hati yang ikhlas. Ikhlas. Sebab tu buat ibadat jangan belagak. Zikir hari tu 1000 kali. Kakak jaga, takut tertolak. Bang, hari ni saya zikir 1000 kali. Abang buat tak? Habis. Kerana apa? Kerana riak. Jaga tak? Baca Quran sejuzuk hari ni. Suami tak baca. Bang, saya baca sejuzuk. Bang baca. Habis. Suami dapat pahala. Kerana apa? Hati bukan ikhlas. Jaga, tuan-tuan. Kita sembahyang. Sembahyang. Allahu Akbar. Sembahyang sunat taubat apa? Kita tanya orang. Hang buat tak? Buat apa tu? Aku tiap hari buat sembahyang sunat taubat. Tak buat. Apa? Habis. Tu yang hati sejahtera tu, nak buang sifat mazmumah tu bukan senang. Sebab tu, tuan-tuan, kata ulama, buat astagfirullah di atas astagfirullah. Kadang-kadang kita astagfirullahalazim, kita menunjuk ke orang, aku tiap hari astagfirullah. Rupanya astagfirullah tu Tuhan tak terima. Atas astagfirullah tu kena astagfirullah lagi. Kerana apa? Mungkin tak terima tu kerana riak kita. Kita sebut astagfirullahalazim, ya Allah, aku buat ni bukan kerana-Mu ya Allah, kerana manusia. Bang, ikhlaskan hati, buang sifat-sifat mazmumah tu. Kalau ada, astaghfirullahalazim, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Jadi insya-Allah semoga hati kita, tuan-tuan, terus lembut, terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat berkat di atas apa yang saya huraikan pada malam ini. Insya-Allah semoga ada keberkatan. Kita jumpa lagi. 2 rangkap pantun. Biasalah, tuan-tuan, pergi ke Dubai membeli meruku, kakak di belakang bye bye, abang di depan I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.